Okey, kita mulakan kelas hari ini dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan bab elektrokimia. So, 4 orang aja yang ada Betul? Muhammad Nabil, Izzuddin, Syamirul dengan Hanan Yang lain Sadaqallahul Azim dah. Kelas? Ayo. Mana lagi kawan-kawan yang lain? Okey. Alright. So, untuk hari ini kita tengok elektrokimia. Abad dia sikit je, cuma cikgu nak tekankan beberapa perkara lah sebelum cikgu bincangkan soalan. Sebab cikgu tengok kamu punya foundation kamu tak cukup kuat lagi. Okey, sedangkan sepatutnya kamu dah ada, sebenarnya kamu ada kemudahan untuk akses bahan-bahan tersebut, tapi cikgu tak tahu kenapa kamu tak akses. Okey, pertama cikgu nak remind berkenaan dengan teknik membuat hipotesis. Okey, teknik membuat hipotesis. Tengok kat sini, ini adalah slide cikgu waktu teknik menjawab sebelum ni. Cikgu petik je. Okey, hipotesis jika MV maka RV, ataupun semakin tinggi atau rendah MV semakin tinggi ataupun rendah RV. Ataupun kamu boleh kata MV1 lebih kurang apa RV? Lebih kurang luas, lebih kurang dalam daripada MV2. Ni teknik dia. Okay, tapi saya memang suka kalau pelajar guna nombor 1, paling mudah. Semakin-semakin ni biasanya digunakan kalau kedua-dua MV dan RV boleh diukur. Okay. Yang ketiga ni takut kamu keliru. Okay. Kedua, cara menjawab definisi secara operasi. Semua nota ni ada dekat dalam Google Drive. Kamu akses je Google Drive, benda ni memang ada. Kamu nak sama ada nak dalam bentuk PDF ke, PowerPoint ke, dua-dua ada. Okay. So, definisi secara operasi bukanlah definisi yang macam maksud buku tu. Contohnya lah, dia nak definisi antibiotik. Bukan maksud kamu ambil antibiotik apa yang maksud antibiotik yang ada dekat dalam buku. Tapi definisi secara operasi adalah definisi sesuatu konsep berdasarkan pemerhatian. So, definisi dia mesti daripada soalan. Apa pemerhatian dia daripada soalan? Okay, formula saya ajar soalan, salin balik soalan. Kalau dia tanya apakah definisi secara operasi bagi antibiotik, jawablah antibiotik ialah ialah, yang ni kamu pilih sama ada dia bahan, proses, sesuatu ataupun sesuatu. Okey, kalau dia bahan, dia objek, boleh letak bahan, antibiotik. Okey, antibiotik ialah bahan. Okey. Proses ataupun sesuatu. Mana-manalah, ikut perkataan mana yang sesuai. Yang menyebabkan, ini mesti ada. Yang menyebabkan apa? Perubahan pada RV. Okey, yang menyebabkan cakera, yang menyebabkan luas kawasan jernih, contoh. Okey. So, dia punya RV dia ni tengok pada soalan. Apa RV yang diberi dalam soalan? Okey, definisi dia tengok dalam soalan. Sebab tu namanya definisi secara operasi. Bukannya definisi. Kalau dia kata definisi, dia nak maksud, so kamu boleh ambil je apa maksud yang diberikan dalam buku teks. Ketiga, berkenaan dengan hubungan. Hubungan adalah menghubung kaitkan antara MV dan RV. Okey, soalan hubungan ni biasanya apabila MV dan RV, kedua-dua MV dan RV ni atau PM dan PV ni boleh diukur. Okey, dia boleh diukur. Tak kisahlah ukur panjang ke, berat ke, berapa dia punya arus elektrik ke. Okey, benda tu benda yang boleh diukur. Tak kisahlah apa alat pengukur dia pun. Okey, sama ada dia arus,
sama ada dia voltan, selagi mana dia boleh diukur, baru soalan tersebut baru boleh buat hubungan. Dan biasanya hubungan ni melibatkan graf. Soalan kalau dia minta kamu buat graf ataupun dia bagi kamu graf, kemudian dia minta biasanya dia akan minta hubungan. Okey, biasanya ada graf. Okay, jadi kalau tak ada graf pun kamu tahu MV RV dia boleh diukur. Formula dia guna semakin bertambah atau berkurang MV, semakin bertambah atau berkurang RV. So semakin bertambah MV semakin berkurang RV, ataupun semakin bertambah MV semakin berkurang semakin bertambah RV. Dia macam tu. Okay, dia guna semakin. Sebelum MV atau RV tu kamu letaklah perkataan bertambah ataupun berkurang. Benda ni je. Ataupun kamu boleh jawab RV berkadar langsung dengan MV, atau RV berkadar songsang dengan MV. Tapi saya sangat tak galakkan kamu guna kaedah yang kedua ni, sebab kamu tak faham maksud berkadar langsung, berkadar songsang. Kalau dalam matematik kamu boleh faham maksud berkadar langsung, berkadar songsang, saya tak kisah kamu guna. Tapi kalau kamu tak faham, stick je lah dengan cara yang pertama ni. Semakin MV semakin RV. Okey, membuat pemerhatian. Okey, untuk membuat pemerhatian. Okey, pemerhatian adalah yang mana boleh gunakan deria. Kita boleh gunakan deria sama ada mendengar, sentuhan, bau, rasa ataupun penglihatan, boleh nampak untuk kumpul maklumat. Okey, nak buat pemerhatian tengok pada RV. So, pemerhatian ni mesti benda yang kita nampak. Cara dia, perhatikan rajah. Buat perbandingan dua rajah. Apa perbezaan dua rajah tersebut? Cari keputusan atau hasil rajah. Dan yang ni paling penting, catat apa yang dilihat sahaja. Jangan pandai-pandai kamu letak perkataan kerana, sebab. Okay. Pemerhatian apa yang kamu nampak sahaja. Contoh pemerhatian, cakera antibiotik berkepekatan tinggi, kawasan jernihnya lebih besar. Tu je. Tak payah buat kerana, sebab. Catat apa yang dilihat sahaja. So okay. Inference pula. Okay. Inference pula soalan yang mengiringi pemerhatian. Dan paling mudah dia kata sebab kepada pemerhatian, ataupun sebenarnya inference ni adalah kesimpulan awal daripada eksperimen. Ini inference. Menggunakan pengalaman atau data yang dikumpul untuk membuat kesimpulan awal. Kenapa pemerhatian tu terjadi? Kenapa cakera antibiotik berkepekatan tinggi, kawasan jernih dia lebih besar? Itu dia. Kenapa? Ayat sains ni dia simple je. Kamu jangan pening-pening. Okay? Sebab kepada pemerhatian. So, inference ni dia akan mengiringi soalan pemerhatian. Ada pemerhatian, ada inference. Okay. Ini teknik yang cikgu ambil daripada cikgu Raimi. Siapa yang join teknik menjawab cikgu Raimi, dia mesti tahu benda ni. Okay. Jawapan mesti pemerhatian. Jawapan mesti dapat dilihat, diperhati dari rajah dan jadual keputusan eksperimen sahaja. Mesti ada dalam rajah. Okay, cari RV. Okay, kamu boleh buat secara umum, buat perbandingan dua rajah. Biasanya memang dia akan bagi dua rajah. Rajah tu, rajah A, rajah B. Kamu buat perbandingan. Ataupun spesifik, buat penyataan perubahan pada rajah. Okay, daripada pemerhatian kita boleh buat inference. Nampak kat sini, inference adalah penjelasan terhadap pemerhatian. Dijelaskan pemerhatian. Kenapa pemerhatian jadi macam tu? Okey, alasan biasanya pada perbezaan MV. Okey. So MV contohnya lah. MV, kamu rujuk MV. Kalau macam kepekatan antibiotik, so MV dia adalah kepekatan antibiotik. So, kamu tengok antibiotik dia berbeza kepekatan. So, bagilah alasan. Okey. So, pemerhatian, cara nak jawab dia, salin balik semula pemerhatian, lepas tu letak kerana.
baru letak alasan. Cikgu suka tekankan alasan ni mesti berkaitan dengan konsep sains. Konsep sains yang kamu dah belajar. Okay. Kamu tengok contoh kat sini. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah P dan bongkah Q yang berbeza luas permukaannya. Nampak kat sini yang berbeza luas permukaannya. Okay, tengok kat sini, berat dua-dua sama, 50 Newton. Okay, bongkah P, tengok luas permukaan dia kecil, bongkah Q, luas permukaan dia lebih besar. Okay, pemerhatian dia, tengok kat sini. Tengok lekuk P lagi dalam, lekuk Q tak dalam. So, pemerhatian kamu boleh buat adalah berkenaan dengan kedalaman lekuk. Pemerhatian, kedalaman lekukan plastin P lebih dalam daripada lekukan Q. Dah, tu sahaja. Cerita apa yang nampak je. Yang kamu nampak, lekuk P lebih dalam berbanding lekuk Q. Dah, habis cerita. Okay. Manakala inference, kamu terangkan. Okay. Lekuk P lebih dalam kerana, nampak, kerana yang ini kamu salin balik pemerhatian. Nak jawab soalan inference ni, salin balik pemerhatian, lepas tu letak kerana. Kerana luas permukaan bongkah lebih kecil dan mempunyai tekanan yang tinggi. So, kamu dah belajar bahawa konsep tekanan, bila luas permukaan kecil, maka tekanan dia adalah lebih tinggi. So, inilah konsep sains dia. Okay, luas permukaan kecil, tekanan lebih tinggi. Okay, kalau kamu jawab sampai kerana luas permukaan bongkah kecil, kat situ dah salah. Kamu kena jawab sampai dia ada tekanan yang tinggi. Okay, dia ada tekanan yang tinggi. Tu sebab dia. Sebab tekanan dia lebih tinggi. Seterusnya, tengok soalan ni. Okay, ada dua cakra antibiotik, A dan juga B. A, cakra antibiotik dia berkepekatan tinggi. B, cakra antibiotik dia berkepekatan rendah. Kamu tengok kawasan jernih terhasil kepekatan tinggi, kawasan jernih dia besar. Kawasan antibiotik berkepekatan rendah, kawasan jernih dia kecil. Tengok diameter dia. Okay. So, pemerhatian yang kamu boleh buat, luas kawasan jernih bagi cakra antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar dari cakra antibiotik berkepekatan rendah. Dah cukup. Kalau nak terbalik pun boleh juga. Luas kawasan jernih bagi cakra antibiotik berkepekatan rendah adalah lebih kecil berbanding luas kawasan jernih bagi antibiotik berkepekatan tinggi. Okey. Kalau nak buat benda ni, kamu kena ada kemahiran untuk mendapatkan MV dan juga RV. Okey. So, inference. Kenapa jadi macam tu? Okey, kamu jawab balik. Ini soalan, salin balik soalan. Luas kawasan jernih bagi cakra antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar kerana antibiotik kepekatan tinggi. Nampak? Antibiotik kepekatan tinggi. Itu dia punya PM dia ataupun MV dia. Membunuh lebih banyak bakteria. Ini dia punya sebab. Ini konsep sains dia. Membunuh lebih banyak bakteria, itu yang kita nak. Tengok dekat sini pula. Okey. Logam. Okey. Logam L, logam M. Kamu tengok gas dia. Bila rajah macam ni, okey, ada buret yang diterbalikkan ni. Okey, automatically dia punya RV ataupun dia punya PB dia adalah isi padu gas terkumpul. Okey. Tengok kat sini pemerhatian, isi padu gas 2B lebih banyak daripada 2A. Rajah 2A, 2B. Dia guna rajah. Kalau kamu nak guna logam pun boleh. Isi padu gas pada
isi padu gas terhasil oleh logam M lebih banyak berbanding logam L. Okey. Inference. Inference dia kenapa? So salin balik lebih banyak kerana letak kata hubung kerana logam M lebih reaktif. Ini adalah ini adalah dia punya sebab. Dalam konsep sains cikgu dah ajar logam lebih reaktif, maka dia lebih hasilkan lebih banyak gas. So bagilah sebab konsep sains dia. Okey, yang ni pula pepejal plumbum 2 bromida. Bacaan emitter kosong. Kalau ada bacaan, kalau kamu tengok rajah, dia ada emitter, voltmeter, galvanometer. Rujuk pada bacaan tersebut untuk dapatkan dia punya RV. Kat sini ada bacaan emitter. Okey, ni leburan, ni pepejal. Perbezaan dia adalah keadaan. Tengok. Kamu boleh kata pesongan jarum emitter pada rajah 5.2 tapi tidak terpesong pada rajah 5.1. Ataupun kamu boleh kata okey, baca leburan plumbum 2 bromida menyebabkan jarum emitter terpesong. Okey, manakala pepejal plumbum 2 bromida menyebabkan bacaan jarum emitter tidak terpesong. Macam tu. Okey. Inference. Okey, pesongan jarum emitter pada rajah 5.2 kerana mesti ada kerana. Sebab konsep dia leburan plumbum 2 bromida boleh mengalirkan elektrik. Mesti ada perkataan boleh mengalirkan elektrik. Kamu tak boleh kata kerana leburan plumbum 2 bromida digunakan. Itu salah. Mesti kaitkan dia boleh mengalirkan elektrik. Itu konsep sains dia. Okey, so kembali kepada soalan. Cikgu tak tahulah you all nampak ke tak soalan ni. Okey. Rajah menunjukkan eksperimen. Tengok dalam buku kamu Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji elektrolisis plumbum 2 bromida. Okey. Ini adalah sebenarnya berkaitan leburan dengan pepejal ni, kebolehan untuk mengalirkan arus elektrik ni, kalau tak silap cikgu, ini adalah berkaitan dengan bab tingkatan 4. Okey, so kamu kena tahu sikitlah bab tingkatan 4. Dia adalah bab berkaitan dengan bab tingkatan 4 yang ada jadual berkala unsur tu. Sifat antara bahan atom dan juga bahan ion. Okey. So kamu tengok ada dua rajah. Okey. Kamu tengok rajah A, perbezaan rajah A dengan rajah B. Okey, perbezaan rajah A dengan rajah B. Rajah A dia menggunakan pepejal plumbum 2 bromida. Rajah B dia menggunakan plumbum 2 bromida yang dileburkan. Okey, sebab tu dia ada haba kat sini. Dia panaskan sampai dia lebur. Okey. Jadi berdasarkan rajah 1, apakah pemerhatian anda pada mentol? Pemerhatian. Kalau cerita benda macam ni, ceritanya ada mentol. Soalan-soalan yang ada lita ni, kalau dia ada mentol ataupun dia ada ammeter, dia ada voltmeter, atau dia ada galvanometer. Okey. Pemerhatian mesti cerita pasal benda ni. Kalau mentol, pemerhatiannya mesti menyala ataupun tidak. Ammeter, voltmeter, galvanometer, ceritanya pasal jarum terpesong. Pesongan jarum ataupun bacaan ammeter.
Okay. Kalau ammeter, voltmeter, galvanometer ni tolong ingat. Kalau dia dalam soalan yang ada lita ni ada ammeter, voltmeter, galvanometer. Kalau dia minta pemerhatian, mesti cerita pasal jarum, pesongan jarum ataupun bacaan bagi alat tersebut. Kalau cerita dia mentol, kamu mesti ceritakan mentol tersebut menyala ataupun tidak. Itu sahaja. Okay. Right, kita tengok. Berdasarkan darjah 1 pemerhatian bagi mentol. Dia nak mentol. So, kamu ceritalah mentol menyala tak menyala. Okey, jawapan kat sini, mentol A tidak menyala kerana pelambung dobromida dalam keadaan pepejal, manakala mentol B menyala kerana pelambung dobromida dalam keadaan leburan. Okey, kerana ni tak perlu dah. Okey, tak nak dah. Kita tak nak kerana. Sebab dia nak ni je. Okey. Tak perlu kerana. Kamu cerita setakat kamu cerita. Mentol A menyala, mentol B tidak menyala. Dah dapat markah. 1 markah dah dekat situ. Sains dia tak pening-pening. Dia simple je. Mentol A menyala, mentol B tak menyala. Boleh faham? Kamu follow cikgu ke cikgu cakap syok sendiri je ni kelas? Faham. Kamu follow cikgu ke tidak ni? Ataupun cikgu cakap syok sendiri menjerit seorang-seorang dalam kelas? Cikgu, Ya. kalau tulis macam saya tertulis kerana pelambung tu juga dapat markah tak cikgu? Dia boleh dapat markah. Yang penting kamu ada bagi tahu pemerhatian. Sebab tu, kena ingat, pemerhatian jangan letak kerana. Okay? Okay. Cikgu. Kerana tu, dia datang dekat inference. Tak payah tulis kerana. Apa yang kamu nampak je. Sampai situ je. Tak payah nak. Jangan pening-pening. Sebab sains ni, jawapan dia sebenarnya simple. Ayat dia simple je. Apa yang kamu nampak. Misal kata, kalau dia bagi ammeter kan. Okay, kalau dia bagi ammeter, kamu ceritalah. Ammeter bagi rajah A, jarum ammeter bagi rajah A tidak terpesong. Manakala jarum ammeter bagi rajah B terpesong. Dah. Tak payah letak kerana. Okey? Seterusnya, dia minta inference. Inference. Inilah kalau kamu nak tulis kerana-kerana ni. Sebab dia. Okey, kerana-kerana. Okey. So, sepatutnya dekat depan ni, salin balik soalan. Kerana pelambung bromida mempengaruhi nyalaan mentol. Okey, tolong perkataan mempengaruhi ni adalah diharamkan untuk soalan dalam sains. Untuk soalan bahagian A, okey, saya boleh kata soalan bahagian A sama ada dia nak minta hipotesis, dia minta inference. Okey, hipotesis, inference, hubungan, kamu diharamkan meletakkan perkataan mempengaruhi. Okey, memang cikgu kata cikgu haramkan terus. Kenapa cikgu haramkan? Sebab memang tak boleh. Okey, tak boleh. Kamu boleh, jangan pening-pening tau. Ayat dia simple je. Tengok dekat sini, jika ia berkeadaan pepejam, maka tiada ion bebas bergerak untuk mengalihkan elektrik. Okey, kalau kat sini kan, cikgu akan tanda dia salah. Kenapa dia salah? Sebab dia pusing ayat dia. Okey. Ini kerana. Okey. Kamu boleh jawab. Leburan pelambung 2 bromida. Okey, awak kat sini leburan. Jawab balik dia punya dia punya PM dia. Dia punya manipulasi MV dia. Leburan pelambung 2 bromida boleh mengalirkan ataupun mengkonduksikan elektrik. Dah, cukup. Simple je kan jawapan dia. Boleh? Sebab dia boleh mengalir. Ya. Ada soalan?
Ada. Okay. Simple je ayat dia. Jangan pening-pening. Ingat, ayat mempengaruhi. Jangan sesekali letak dekat inference. Letak dekat hubungan. Letak dekat inference hubungan hipotesis. Jangan letak. Okay. MV mempengaruhi RV. Itu salah. Dalam sains saya tak nak tahu. Dia tahu benda tu mempengaruhi. Tapi dia nak buat macam mana. Macam mana dia mempengaruhi. Meningkat, berkurang. Benda tu yang sains nak. Okay. So kita tengok dekat sini. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Okay. Pemboleh ubah manipulasi keadaan plumbum 2 bromida. Okay, betul. Okay. Pemboleh ubah bergerak balas adalah nyalaan mentol. Pun betul. Nyalaan mentol, kamu boleh letak nyalaan mentol. Kamu boleh letak kekondaksian elektrik. Kalau dia adalah emitter, bacaan emitter, bacaan voltmeter, bacaan galvanometer. Okey, boleh faham? Ada soalan? Tak ada. Okey. Bagi yang dah menjawab soalan ni, dia memang okey. Sebab dia dah jawab, so dia faham apa ni. Siapa yang tak jawab lagi, dia akan pening kepala. Okey. Next. Ni soalan favorite cikgu, DSO. Okey, definisi secara operasi. So, DSO bagi sebatian ion. So, sebatian ion ialah sesuatu yang menyebabkan mentol menyala. Okey, tambah dekat sini dalam keadaan leburan. Kenapa cikgu kata dalam keadaan leburan? Kalau kamu tengok dekat soalan ni, kedua-duanya plumbum 2 bromida. Plumbum 2 bromida ni, dua-dua ni adalah sebatian ion. Beza dia adalah satu pepejal, satu lagi leburan. Pepejal ni dia macam serbuk tau. Pepejal plumbum 2 bromida ni. So, sebab tu kamu kena bagi tahu dalam keadaan leburan. Sebab sebatian ion dia memang boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan leburan sahaja. Kalau dia dalam keadaan pepejal tak boleh. Leburan ataupun larutan aqueous. Okey. So tambah dalam keadaan leburan. Okey, boleh? Perlu soalan 1. Setengah jam cikgu bibil. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan 2. Rajah 2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji proses penulinan logam. Okey, penulinan logam dia mesti ada kuprum tak tulen, bahan logam tak tulen, kemudian ada logam tulen. Ingat, elektrolit mesti adalah larutan garam. Larutan garam elektrod. Okay, kenapa cikgu kata elektrod? Kamu tengok kat sini. Dua-dua kuprum. So, larutan ni mesti larutan kuprum apa? Kuprum nitrat, kuprum sulfat. Kalau dekat sini, dia punya elektrod adalah argentum. Larutan ni mesti larutan argentum nitrat, larutan argentum nitrat, argentum klorida. Okay. Bergantung kepada apa dia punya larutan. Biasanya untuk soalan kamu, dia takkan lari daripada argentum, kuprum, argentum dengan kuprum lah, sebab itu yang kurang reaktif. Okey, kamu tengok dekat sini, kuprum tak tulen pakai anod, jisim awal dia 50 gram. Pada akhir eksperimen, jisim akhir dia adalah 30 gram, so dia berkurang. Kuprum tulen, yang tulen ni, yang pure daripada 50 gram dia bertambah. So dekat sini tak tulen dia berkurang, yang tulen dia bertambah. Okey, kamu tengok benda ni daripada jadual ni. Okey. So, tuliskan satu pemerhatian. Dia kata jisim akhir kuprum tak tulen berkurang manakala jisim akhir kuprum tulen bertambah. So, betul. Okey, kat sini betul. Kalau kamu tulis jisim akhir kuprum tak tulen berkurang, sampai sini je kan, pun boleh dapat markah. Tulis dua-dua dapat markah, tulis satu pun dapat markah. Okey. Okey, satu inference sebab. Jadinya katakan jisim akhir kuprum tak tulen berkurang kerana
Okey, anod. Kita tahu ni anod kan? Anod larut membentuk ion dengan melepaskan bukan elektrod, elektron. Okey, kerana anod logam melarut membentuk ion. Ni betul. Dia larut masuk dalam elektrolit membentuk ion. So betul kat sini. Ada soalan? Ada. Ada. So apakah definisi secara operasi bagi anod? Okey, tengok definisi secara operasi. Tengok dia kata DSO. DSO tadi cikgu mesti cakap salin balik soalan kan. Anod ialah sesuatu bahan proses. Nak letak apa? Sesuatu ke bahan ke proses? Anod. Anod ni benda kita boleh pegang tak? Bahan. Anod boleh pegang tak? Boleh kot. Boleh lah sebab dia objek. Dia objek. Anod merujuk kepada elektrod negatif. Okay. So anod anod elektrod positif. Dia adalah elektrod, satu objek. So kita boleh pegang, maka kita boleh guna bahan. Anod ialah bahan yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan apa dia punya RV dia? Isi akhir bertambah. Anod bertambah ke berkurang? Berkurang kan? So, anod ialah bahan yang menyebabkan jisim akhir berkurang. Dah. Tu je. Anod ialah bahan yang menyebabkan jisim akhir berkurang. Dah cukup. Tu je. Senang je kan? Anod salin balik daripada soalan. Okey, ialah kalau kamu kata dia boleh dipegang, dia objek, letaklah bahan. Kalau diproses, letaklah proses. Kalau kamu kata tak tahu, letaklah sesuatu. Sesuatu sangat. So, anod ialah bahan yang menyebabkan. Ni salin balik. Apa dia punya pemboleh ubah bergerak balas bagi anod? Jisim akhir dia berkurang. So, anod ialah bahan yang menyebabkan jisim akhir berkurang. Dah habis cerita. Okay. Jisim akhir bagi anod berkurang selepas 30 minit. So, dekat sini berkurang selepas 30 minit. Dekat sini, apa masalah dia adalah dia tak salin benda ni. Dia tak buat formula dia ni. Menyebabkan, bila cikgu baca ni, jisim akhir bagi anod berkurang selepas 30 minit. Ini, bila cikgu baca, dia adalah pemerhatian. Sebab tu dia jadi salah. Okay. Nampak tak? Jawapan dia sama je, jisim akhir berkurang. Jawapan yang diberi ni pun jisim akhir dia berkurang kan? Tapi kenapa dia salah? Sebab dia tak buat ikut formula. Sebab tu pentingnya menjawab mengikut formula. Okey, formula-formula tersebut cikgu ada bagi. Okey, dalam teknik menjawab. Pertama, kamu boleh cari video cikgu teknik menjawab. Buka link, cari dekat video tu. Kedua, nota teknik menjawab, cikgu memang dah provide dekat dalam Google Drive. Cari je. Tajuk dia teknik menjawab. Okey. Teknik menjawab 1, teknik menjawab 2 adalah berkenaan soalan bahagian A. Teknik menjawab 3 adalah berkenaan dengan esei. So, kalau kamu nak tengok soalan bahagian A, cari teknik menjawab 1 dan 2. So, jawapan dia ada dekat situ. Kalau kamu keliru. So, kamu ada sumber tapi cikgu tengok kamu ada sumber tapi kamu kurang bijak menggunakan sumber. Okey. Lagi satu, kamu ada sumber internet. Ada benda yang kamu boleh rujuk internet juga sebenarnya. Kalau kamu rujuk internet, banyak je lagi nota-nota guru-guru lain. Selain daripada tu, nota cikgu pun ada dalam Google Drive. Cikgu bagi. Okey. Mana-mana kelas cikgu kelas online, nota memang ada dalam Google Drive. Kecuali perbincangan, discussion kita ni je cikgu tak letak dalam Google Drive sebab cikgu nak pelajar, nak tahu jawapan, kena tengok video. Sebab
cikgu buat video ada penerangan. Okey? Boleh? Next. Boleh go. Okey, soalan seterusnya. Cikgu memang banyak bebel. Memang berdarah pun tinggal kamu dengar. Sebab cikgu nak pastikan kamu faham. Okey, tengok kat sini. Jika anod digantikan dengan argentum tidak tulen, apakah bahan yang boleh dijadikan sebagai katod dan elektrolit dalam eksperimen? Tuliskan jawapan anda dalam jadual 2. Jadi, anod dia adalah argentum tak tulen. So, argentum tak tulen. So, katod dia apa? Mestilah sebab dia nak buat penulinan juga. Soalan ni cerita pasal penulinan. Okey. So, bahan yang boleh jadi katod adalah argentum tulen. Argentum tak tulen dekat anod, argentum tulen dekat katod. Elektrolit argentum nitrat. So, kat sini betul. Dapat 1 markah. Okey. Kamu jawab argentum nitrat betul, argentum klorida pun betul. Tak kisahlah apa-apa pun. Janji dia adalah larutan garam argentum. Okey, penulinan ni kalau cerita dia argentum semua. Kalau cerita dia kuprum semua. Apa lagi logam yang ni? Kalau cerita dia ferrum semua. Ferrum, argentum, kuprum. Okey? Boleh faham? Kalau emas je semua. Emas tulen, emas tak tulen. Okey? Boleh faham. Okey, kita masuk soalan esei. Apakah yang dimaksudkan dengan sel kimia ringkas? Okey, soalan esei nampak ni kat sini dia ada 2 markah. Okey, soalan esei, kita ingat soalan esei untuk soalan 12 dan 13. Okey, dia ada 12 markah. So, 2 markah. Okey, maksud. Bila nak soalan maksud ni, benda ni kamu boleh rujuk dekat dalam nota, boleh rujuk dekat dalam buku teks. So, apa yang boleh kamu dapat? So, sel kimia ringkas ialah sel kimia yang terdiri daripada 2 logam yang berbeza yang dicelup dalam elektrolit dan disambungkan melalui lita luar oleh wayar penyambung. Cikgu, panjangnya. Ya, memanglah panjang. 2 markah. 2 markah tu dapat daripada mana? Bila kamu sebut pertama, 2 logam yang berbeza yang dicelup dalam elektrolit. Itu markah pertama. Okey. Dia kena ada 2 logam yang berbeza. Logam yang sama tak boleh. Dia kena 2 logam yang berbeza yang dicelup dalam elektrolit. Markah kedua kamu dapat daripada disambung melalui lita luar oleh wayar penyambung. Baru dapat 2 markah. Okey, dah siap salin? Dah siap salin? Tengah salin. Tengah salin ke dah belum? Tengah tulis. Okey, salinlah dulu. Kalau dah, bagi tahu dah. Dah? Dah. Jangan lama sangat. Okay, next. Okey, 2 jalur logam yang berlainan dicelup dalam satu elektrolit. Kedua-dua jalur logam ini disambung melalui lita luar oleh wayar penyambung. Okey. Ingat 2 logam dicelup dalam satu elektrolit. So cerita dia macam ni, dia nak ceritanya. Okey. Kita ada elektrolit dalam satu bekas.
Okey, dua jalur logam yang berbeza dicelup dalam elektrolit ni. Okey. Elektrolit mesti dalam bentuk cair macam ni je tu. Okey. Kemudian kedua-dua jalur logam ni disambung melalui litar luar. So dua-dua jalur logam ni dia ada litar luar. Litar luar buatlah wayar. Okey. Dan biasanya dekat sini okey, voltmeter. Okey, dah. Ini rajah dia. Okay, dua jalur logam berlainan dicelup dalam elektrolit dan disambungkan melalui litar luar. Tengok jawapan yang kat atas tu. Kalau kamu perasan lah, jawapan soalan atas tu ada je kat bawah ni. Okey. Berdasarkan jadual di bawah, terangkan mengapa bacaan bagi pasangan logam tersebut berbeza. Kalau kita tengok, okey, pasangan logam ni adalah pasangan besi kuprum, ini magnesium dengan kuprum. Okey. So terminal positif besi dengan kuprum, terminal positif dia adalah kuprum, terminal negatif dia adalah besi. Ni kenapa? Okey, besi. Besi ataupun nama kimia dia adalah ferrum. Okey, pasangan kuprum dan besi ni kalau dicelup dalam elektrolit, dia akan memberikan bacaan voltan sebanyak 0.7 volt. Manakala pasangan kuprum dengan magnesium, okey, kalau dicelup dalam elektrolit, dia akan memberikan bacaan 2.7 voltan. Okey, secara asasnya cikgu nak tanya kamu, kenapa ada pasangan logam bacaan dia kecil, ada pasangan logam bacaan dia besar? Apa sebab dia? Elektrokimia. Apa elektrokimia? Dia memang betul berkaitan dengan elektrokimia sebab bab ni memang berkenaan dengan elektrokimia. Apa dia berkaitan dengan elektrokimia tu? Ion magnesium. Apa dia magnesium? Apa yang menyebabkan ada Tulen. Apa ni? dua-dua tulen sekarang ni. Dia tak cerita tu. Kalau dia berkenaan dengan tulen tak tulen, dia mesti ada tulis tulen tak tulen. Tapi bila dia letak kuprum, magnesium, besi je, kita memang assume dia adalah tulen. Okey. Bila macam ni, benda yang berkaitan adalah kedudukan. Okey, bila cerita pasal voltan besar ke rendah ni, kamu kena ingat konsep satu ni, kedudukan. Elektrolisis. Kedudukan elektrod. Dalam siri elektrokimia. Kedudukan elektrod dalam siri elektrokimia. So kita tengok kat sini jawapan dia. Okey. Bila macam ni kamu cerita dulu. Logam lebih reaktif adalah terminal negatif sebab lebih mudah membebaskan elektron. Ataupun logam yang lebih tinggi kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey, pertama. Kedua, cerita pula siapa jadi terminal positif. Logam kurang reaktif menjadi terminal positif. 4 markah kan kat sini kan? Kena ada 4 poin. Lepas tu, okey. Pasangan logam yang terletak lebih jauh antara satu sama lain dalam siri elektrokimia akan menghasilkan voltan yang lebih tinggi. Ni cerita dia. Okey, kalau pasangan logam tersebut kedudukan dia dalam siri elektrokimia tu jauh, dia akan hasilkan voltan yang lebih tinggi. Okey. Manakala, jadi kalau kamu tengok pasangan logam kuprum magnesium tadi, okey, terletak lebih jauh antara satu sama lain berbanding pasangan kuprum dengan besi. Sebab itulah kenapa kuprum dan magnesium mempunyai bacaan voltan yang lebih tinggi. Tengok kat sini. Okey. Ferrum kuprum dia punya jarak dekat, magnesium kuprum jarak dia lagi jauh, sebab tu bacaan dia lebih tinggi. Rujuk balik nota cikgu yang ni. Okey, ni rujuk balik nota yang ni, siri elektrokimia ni. Okey, terminal positif logam yang lebih elektropositif. Okey, terminal negatif adalah yang duduk dekat atas. Yang duduk kat bawah. Okey.
So kalau ini adalah siri elektrokimia, logam yang duduk dekat atas ni dia akan jadi terminal negatif. Logam yang duduk kat bawah dia akan jadi terminal positif. Ni siri elektrokimia. Kalau kamu tengok tadi pasangan magnesium. So dia guna magnesium kat sini dengan kuprum. Okey, magnesium dengan kuprum, kamu tengok ni jarak dia jauh. Manakala yang kedua okey kat sini dia akan hasilkan 2.7. Tapi kalau gunakan, sekejap cikgu tukar warna lain. Okey. Pasangan kedua adalah antara ferrum ataupun besi dengan kuprum. Tengok jarak dia dekat kan? So jarak dia dekat sebab tu dia hasilkan nilai voltan yang lebih rendah. Okey, nampak? Ini cerita dia. Sebab tu kita istilahkan dia sebagai kedudukan pasangan logam dalam siri elektrokimia. Okey, kedudukan pasangan logam dalam siri elektrokimia. Makin jauh logam tersebut, makin besar dia punya bacaan voltan. Okey. Alright. Okey, kamu tengok soalan C last 6 markah ni. Penghasilan tenaga elektrik boleh diperoleh dari pelbagai sumber. Salah satu contoh sel kimia ringkas ialah alat yang boleh menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Kalau kamu pernah tengok orang kata buah lemon boleh digunakan sebagai bateri untuk hasilkan tenaga elektrik. Terangkan bagaimana tenaga elektrik dihasilkan daripada sebiji lemon dengan menggunakan radas yang sesuai. So kamu kena fikir. Ini adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, ataupun KBKK kalau orang dulu dipanggil KBKK, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Soalan jenis ni adalah soalan jenis aplikasi. Soalan jenis aplikasi ni adalah soalan yang minta kamu berdasarkan pengetahuan yang kamu ada, gunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian. So macam mana nak jadikan buah lemon sebagai untuk menghasilkan tenaga elektrik. So apa kamu boleh buat? Pertama, okey, kamu lukislah buah lemon. Okey, buah lemon. Lepas tu apa kamu buat? Cucuk. Okey, besar noh. Satu ni paku. Bila lukis, lukisan macam cikgu ni, lukisan memang tak semenggah. Dan ingat lukisan jangan lakar. Okey, labelkan. Orang tak tahu apa benda Allah cikgu Ainul lukis. Labelkan sini lemon. Okey, yang ini adalah plat kuprum. Ini adalah besi. Paku besi. Pastikan ni adalah elektrod kamu. Jadi elektrod kamu ni pastikan dia adalah elektrod yang berbeza. Jangan dua-dua guna paku besi, tak boleh. Okey, ingat konsep dia untuk menghasilkan sel kimia adalah elektrod yang berbeza. Kemudian apa yang penting adalah wayar. Kamu ambil lukis wayar, sambungkan. Okey, dekat sini letaklah voltmeter. Dah. Lukis macam ni je. Plat kuprum, lemon, voltmeter. Okey, kemudian apa yang kamu buat? Okey, tengok kat sini. Paku dan plat kuprum dicucuk ke dalam buah lemon. Plat kuprum ni kalau kamu tak ada, kamu boleh gunakan wayar kuprum. Wayar yang ada dekat dalam kita punya wayar ni, wayar yang dekat rumah tu, dalam wayar tu kalau kamu buka, dia ada dia menggunakan wayar kuprum. So boleh guna benda tu juga sebenarnya. Okey, paku dan plat kuprum dicucuk ke dalam buah lemon. Lagi satu sebenarnya kamu boleh guna paku dengan zinc, paku dengan shilling pun boleh juga. Okey, kamu cucuk dalam buah lemon. Cerita dia 6 markah ni. Okey, rajah berlabel lengkap 1 markah. Oh,
Yang ni tulislah dia voltmeter. Okay, lukisan kamu lagi cantik kalau dapat jadikan lemon tu macam bentuk lemon betul. Lukislah bentuk lemon betul. Cikgu ni memang tak pandai melukis. Lagilah melukis dalam apa, menggunakan tablet ni. Hancur. Okay. Lepas cucuk, apa yang dibuat? Okay, paku besi sebagai plate negatif dan kuprum sebagai plate positif. Sebab paku besi, dia kedudukan dia lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Okay. Jus lemon bertindak sebagai elektrolit. Okay. So kat sini kamu dah cerita apa elektropositif, elektronegatif. Lepas tu cerita pula siapa jadi elektrolit. Sebab kamu nak cerita benda ni nak jadi sebagai sel kimia, kamu kena ceritalah apa elektrolit, apa anod, siapa katod. Okay. Kemudian sambungkan paku dengan plate kuprum dengan wayar. Kemudian wayar disambung dengan voltmeter. Okay. Dah tulis kat situ. Oh, wayar tak label. Label kat sini wayar. Raja label cantik-cantik. Cikgu label tak guna pembaris. Kamu label lah guna pembaris. Okay, wayar disambung dengan okay, sambung dengan wayar, wayar sambung dengan voltmeter. Kemudian pasungan jarum voltmeter menunjukkan ada tenaga elektrik yang terhasil. Dah, tu je. Dapatlah 6 markah. Ada soalan? Tak. Okay, kalau tak ada soalan, so itu saja. Kalau rasa nak screenshot, kamu screenshot lah dulu benda ni, nanti buat. Okay. Dan cikgu harap segala apa yang cikgu bincangkan ni kamu dah salin, okay, dalam buku. Dan untuk esei, tolonglah salin dekat dalam buku nota. Bukan apa, nanti cikgu nak buat trial. So kamu tak boleh kata, tak lah cikgu tak belajar lagi lah cikgu. Kalau tak belajar lagi, tu salah kamu. Sebab lagi satu, naik sekolah nanti saya nak kamu punya buku nota dan juga buku kerja untuk saya tanda. Okay, so ada soalan? Tak ada? Tak ada. Yang lain? Kamalin? Cikgu, kalau esei ni dia kena buat macam dalam bentuk perenggan ke buat satu point macam cikgu buat ni? Point je. Esei sains kamu tak buat. Okay, kalau buat perbandingan, buat dalam bentuk jadual. Kalau menjalankan eksperimen tu, merancang eksperimen, buat dalam bentuk jadual yang macam cikgu ajar. Esei sains, nama je esei. Soalan dia lebih kurang macam soalan subjektif je. Soalan bahagian B. Cumanya, bezanya, markah dia lebih besar dan kadang-kadang dia melibatkan lukisan. Tu soalan esei sebenarnya. Dan dia tak perlu esei selepas itu, setelah itu, tak payah. Tengok macam mana cikgu jawab, macam mana cikgu tunjukkan, cikgu jawab dekat dalam ni. Macam itulah kamu jawab, buat dalam bentuk point. Kalau cikgu tak nak bentuk point, nak dash, boleh, tak ada masalah. Nak nombor, boleh, tak ada masalah. Oh, faham. Terima kasih cikgu. Okay. So soalan sains adalah esei sains adalah esei yang mana kamu yang boleh skor. Sebab kamu tak perlu ayat bunga-bunga walau bagaimanapun. Setelah itu, oleh sebab itu, tak payah. Tengok kat sini, senang je. Paku dan plate kuprum dicucuk ke dalam buah lemon. Kalau dalam bahasa, kalau dalam English ataupun English ataupun BM. Selepas itu, okay, dalam ini paku bertindak sebagai tak ada. Selepas itu jus lemon, selepas itu kemudian tak ada. Semua macam ni je. Yang penting dia jelas. Maksud kamu sampai dan jelas. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Okay, video cikgu akan upload dekat